Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan ala habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Saba. Surah Saba, surah yang ke-34, juzuk yang ke-22, ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 iaitulah sangkaan kejayaan bagi iblis untuk menyesatkan Bani Adam. Ada kejayaannya dan dia tidak berjaya sepenuhnya seperti yang diharapkan. Cuma kata orang, dari tak dapat semua, dapat sebahagian, okeylah tu. Bagi dianya. Bagi kitanya tak maulah dia bagi walaupun sedikit. Tapi itu ketetapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita akan bincang juga tentang rapuhnya pegangan orang kafir yang melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan perbincangan akhir tentang syafaah, pertolongan itu tidak dapat diberi kecuali mereka yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberi syafaat. Baik para pelajar sekalian, itu tajuk perbincangan kita pada kali ini. Ayat kita bermula ayat yang ke-20. Ayat 20 bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 930. Muka surat 930. Mari kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق
wa huwal aliyyul kabir. Balik kita pada ayat 20. Walaqad saddaqa alaihim iblis, dan sesungguhnya iblis telah dapati sangkaannya tepat terhadap kamu. Saddaqa alaihim iblis zannahu, sangkaan dia terhadap manusia, dia boleh pesongkan manusia ni tepat, walaupun tidak 100%, tapi agak tinggi juga peratusnya itu. Fattaba'uhu, iaitu mereka menurutnya, menurut ajakan syaitan, menurut bisikan syaitan. Illa fariqam minal mu'minin, kecuali sebahagian dari orang-orang yang beriman yang tidak terpedaya kepada hasutannya. Orang beriman yang tak terpedaya dengan hasutan ada, alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita termasuk di kalangan orang yang mantap akidah, teguh pendirian, tidak goyah dengan bisikan syaitan. Amin ya rabbal alamin. Para pelajar sekalian, munasabatul ayah. Munasabah ayat ni bagaimana? Setelah Allah Taala sebut kepada kita kisah Sabak, binasanya mereka kerana ikut hawa nafsu dan ikut syaitan. Maka dalam ayat ini Allah ceritakan kepada kita sangkaan syaitan dia berjaya dalam strategi dia untuk memesongkan anak Adam, memesongkan manusia. Dari mana? Dari jalan Allah Azza wa Jalla, dari jalan yang benar, ikut hawa nafsu dan ikut syaitan. Adakah dia berjaya? Jawabnya walaqad saddaqa. Tengok. Jadi ada orang yang terpedaya, ada orang yang terpengaruh, memang ada orang yang ikut gaya syaitan, ada. Yang kata tak ada. Dan ada orang yang terperangkap dengan waswas syaitan. Kita kata na'udzubillahi minasyaitanir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi wa min waswasatihi. Semua permainan syaitan, kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, ulama berbeza pandangan tentang walaqad tahaqqaqa. Tuhan kata walaqad saddaqa alaihim, maknanya sangkaan syaitan itu tepat. Apa dia maksud? Ada ulama kata oleh kerana cerita ni selepas Sabak, maka saddaqa alaihim an ahli Sabak. Puak-puak Sabak tu ikut dah gaya syaitan. Tak ramai yang ikut Nabi, tak ramai yang ikut Rasul. Bahkan mereka ikut siapa? Ikut ajakan syaitan. Itu satu tafsir. Wa minhum, ada ulama tafsir seperti Mujahid mengatakan bahawa ayat ini bukan kepada Sabak, tapi cerita tu masih lagi boleh diteruskan dengan cerita Sabak. Namun annal kinayata 'anin nasi kullihim. Semua ayat ini menunjukkan semua manusia lah, manusia seluruhnya telah terpedaya dengan syaitan, illa kecuali beberapa golongan yang selamat. Kecuali mereka yang taat kepada Allah. Inilah yang dikatakan orang yang selamat. Kita kata alhamdulillah. Jadi bolehlah kalau nak kata ayat ni cerita tentang Sabak pun boleh. Tetapi secara penggunaan ayat ini kepada umum, semua manusia akan terpedaya dengan perangkap syaitan, sama ada sedikit atau banyak. Sebab syaitan punya cara, gaya dia tak masuk lorong no entry. Banyak kali dah kita cerita kepada para jemaah, syaitan dia tak masuk lorong no entry. Dia tengok gaya orang ni jenis mana. Ahli ibadat dia masuk lorong ibadat. Tuan, puan, selepas solat tu tengok kat kiri kanan. Kita pun tengok, Pak Haji tu tak ada, Mak Hajah ni tak ada. Rupanya aku je warak hari ni solat subuh berjemaah di masjid. Naik dah. Naik rasa riak.
rasa kita warak, itu dia panggil permainan syaitan. Dia tak masuk lorong no entry. Dia masuk lorong yang sesuai dengan seseorang itu. Kalau ahli maksiat pula, dia tak kok maksiat pula. Malam ni ada pesta, tu ada pesta ni. Allahu Akbar. Ini dia panggil permainan syaitan yang kita kena hati-hati, kena sentiasa berwaspada sebab liciknya syaitan. Namun begitu, perancangan syaitan ini telah didedahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita supaya kita belajar ilmu strategi. Syaitan ada strategi nak halang kita, kita juga ada strategi untuk berlawan dengan syaitan. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang menang berlawan dengan syaitan dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Baik, apa dia kesangkaan iblis itu? Dalam ayat mana Tuhan cerita kepada kita sangkaan iblis untuk merosakkan kita? Dalam ayat mana? Tuan tanda sini. Ayat dia surah Al-Isra. Suratul Isra ayat 62. Ara'aita hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila. Syaitan sumpah. Dia kata kalaulah Allah Ta'ala luluskan permohonan dia untuk hidup terusan, mana dia tak mati awal ni, sampai kali kiamat dia boleh. Dia kalau boleh dia minta tak mati, terus kena neraka. Dia tahu mati itu sakit. Syaitan pun cerdik juga dia. Maka la ahtanikanna zurriyatahu, aku akan kuasai zuriat manusia atau Adam ni sampai bila-bila kecuali sedikitnya. Ini satu. Dalam suratul A'raf ayat 16-17, sekali lagi Allah gambarkan sangkaan syaitan itu. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Tengok, syaitan bersumpah, la'aqmudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan sekat mereka daripada jalan yang benar. Aku akan pergi kiri kanan depan belakang untuk menyesatkan mereka. Ini sumpah syaitan. Maknanya itu sangkaan syaitan. Dia mampu untuk menggoda, mengkhianati, memesongkan anak Adam ini sebagaimana sangkaan dia dalam sumpah syaitan itu. Kita kata na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada godaan syaitan dan gangguan syaitan yang direjam. Maka dalam ayat ini kita kata alhamdulillah, walaupun syaitan menang, tapi Allah kata apa? Illa fariqam minal mu'minin. Allah kata iaitu kecuali sebahagian dari orang-orang yang beriman yang tidak terpedaya kepada hasutannya. Illa fariqam minal mu'minin. Jadi di sini Allah Ta'ala gambarkan satu kumpulan yang betul-betul ikhlas, yang beriman kepada Allah, yang menjaga tauhid daripada diganggu gugat oleh syaitan. Kita ni para pelajar sekalian, kita tak boleh sedap hati, kan? Bila kata aku ni orang beriman, bermakna kita sudah kebal daripada gangguan syaitan. Tidak. Bila kita sudah beriman, kita ni tak boleh lagi dipesongkan oleh syaitan. Kita kata tidak. Kerana itu para ulama akidah mengatakan rusaknya akidah manusia ni melalui 3 cara. Perkataan dia, perbuatan dia dan juga pegangan i'tiqad dia. Sebab itulah syaitan dia masuk pelan-pelan, kata orang. Dia masuk slow-slow. Dia ajar ajaran yang pelik-pelik. Daripada kita duk minta tolong dengan Allah, berdoa kepada Allah, syaitan masuk, menyusup masuk. Tak ada masalah. Apa salahnya kalau kita nak tolong makhluk-makhluk gaib ni, yang dianggap sebagai pemegang kuasa, sebagai wali-wali pemegang kuasa. Kita kata ini semua ni cucutkan, halus,
Jarum syaitan nak pesongkan pergantungan kita daripada direct kepada Allah, hidup bergantung dengan makhluk ni. Sebab inilah jalan-jalan mereka al-riwayah, jalan-jalan mereka nak pesongkan manusia. Jadi orang yang betul-betul beriman, dia mantapkan akidah dia tak akan panggil kecuali Allah, dia tidak akan seru berdoa kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tak ada campur-campur dengan seruan-seruan kepada makhluk-makhluk yang lain. Tak usah letaklah jawatan apa tadi dunia ni. Allah, Nabi sebut dah berpesan, wa iza sta'anta fasta'in billah. Jadi wa iza sa'alta fas'alillah, dalam doa kita minta berlindung dengan Allah, kita jangan minta berlindung dengan segala tuk-tuk yang ada di kawasan kita ni. Tidak, sama ada melalui jin, melalui konon-kononnya penjaga-penjaga kawasan, abang long kawasan dari kalangan wali-wali dan sebagainya. Kita kata ini ajaran yang boleh memesongkan kepahaman masyarakat daripada pergantungan kepada Allah, murninya tauhid kepada campur tauhid. Na'udzubillahi min ghadabillah. Jadi hati-hatilah para jemaah sekalian, itu permainan syaitan. Syaitan dia main cara perlahan, cara slow. Dia tak putus asa. Syaitan ni dia tak ada cuti. Dia berstrategi. Kita dah sebutkan dulu taktik syaitan untuk nak merasakan kita ni nak memesongkan anak Adam. Sebab itulah ada setengah orang ni dia guna hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana ya'is. Syaitan dah putus harap untuk mengembalikan kamu semula menjadi kafir tu. Tapi tahrish nak melaga-lagakan kamu ada. Dia kata ayat hadis ini menunjukkan tidak akan berlaku lagi syirik di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kata kenapa pula tidak berlaku? Depan mata kita banyak berlaku benda-benda yang membawa kepada kesyirikan, membawa kepada kemungkaran. Jadi untuk ini saya tak nak cakap panjang. Kalau kita bercakap pun susah untuk diterima. Ada sebuah buku yang dikeluar oleh Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Sekarang ni di bawah JAKIM. Nama dia Mestika Hadis. Mestika Hadis jilid yang pertama. Tuan-tuan beli, baca. Di bab yang akhir, bab kewajipan menjaga akidah, menjaga Islam, menjaga iman. Disebut senarai kita lebih kurang dekat hampir 50 kalau tak silap saya. Iaitulah perkara-perkara yang boleh meruntuhkan akidah, merusakkan tauhid. Maknanya benda tu berlaku. Pena-pena kita pun orang Malaysia. Kitab pula ditandatangani oleh Yang Amat Perdana Menteri. Setiap waktu kita mengatakan ini sangat besar. Tuan-tuan kena baca, kena belajar, dan kitab ini patut dijadikan agenda tetap bacaan di masjid-masjid, di surau-surau. Saya alhamdulillah, anak sendiri telah khatam kitab ini bermula daripada muqaddimah sampai ke 3 jilid. Semuanya kita khatam. Para pelajar pencinta ilmu boleh tengok dalam YouTube kita ada playlist dia tu, cari jilid muqaddimah, jilid 1, jilid 2, jilid 3. Kita baca. Sebab dia penting untuk jaga akidah kita para jemaah sekalian. Baiklah. Setelah syaitan happy, dia berjaya dengan strategi dia, Allah jawab. Ayat 21. Wa ma kana lahu 'alaihim min sultanin illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syak. Dan sememangnya lah, tiadalah bagi iblis sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka. Sebenarnya iblis tak ada kuasa. Cuma dia boleh menggoda, mencuba nasib, kata orang. Iblis sentiasa mencuba nasib. Ada orang yang terperangkap, rebahlah dia. Ada orang yang mantap akidah, selamatlah dia, insya-Allah. Maknanya dia bukannya power sangat. Tapi dia tak power, tapi bila kita lemah, jadi macam itulah. Ada orang kata iblis ni power, kata tak, kita tu lemah. Kita tu lemah. Tengok munasabatul ayat ni apa dia. Setelah Allah Taala cerita tentang sangkaan iblis. Sangka iblis nampak macam dia sudah berjaya menggoda anak Adam, maka ayat ini Allah nafikan. Allah kata tidak ya iblis. Kamu berjaya sedikit je tu, ramai lagi orang yang beriman, ramai lagi orang yang tauhid, ramai lagi orang yang ikut syariah.
yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu main-main. Allah nafi. Allah kata apa? Wa ma kana li iblis ala atma'i tasallutun wastilaun. Tidak adalah bagi iblis sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka illa lina'lama man yu'minu bil akhirah, melainkan untuk menjadi ujian bagi menzahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar beriman kepada hari akhirat dan siapa pula yang ragu-ragu terhadapnya. Allah Ta'ala tahu. Ilmu Allah Ta'ala sudah tahu, jelas. Cuma Allah nak zahirkan, nak serlahkan, itu maksudnya. Nak zahirkan bahawa siapa yang terpengaruh, siapa yang selamat. Itu dia panggil wa ma kana li iblis ala atma'i tasallutu illa lina'lamal mu'minina bil akhirah minasyakina. Tuhan kata godaan iblis itu berjaya untuk aku nak tunjuk, nak zahirkan siapa yang mantap pegangannya, akidahnya, yang tak lari dari landasan, dan siapa yang lemah, yang tergoda dengan syaitan. Tentang ayat ini Allah Ta'ala telah mempertegaskan dalam surah, tanda nama surah ni, dalam suratul Hijri ayat 42, Allah kata apa? Inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Inna ibadi, syaitan, sesungguhnya hamba-hamba aku yang beriman, laisa laka alaihim sultan. Tak ada khabar, tak ada power awak, tak ada kuasamu nak rusakkan mereka kecuali pengikutmu. Memang orang ikut hawa nafsu, orang ikut godaan syaitan, mereka lah yang akan terpedaya. Sekali lagi, dalam suratul Nahli ayat 99 dan 100, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah nafi. Tuhan kata apa? Tak ada kuasa syaitan nak kacau orang beriman dan orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Syaitan boleh menguasa orang-orang yang jadikan dia sebagai bos, ikut gaya syaitan. Orang ni memang duduk di bawah cengkaman syaitan. Na'udzubillah. Dan juga orang-orang yang musyrik yang memang pun sudah berkawan dengan syaitan dalam bab kesyirikan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, di sinilah kita tahu syaitan tu tak kuat. Syaitan tidaklah power, tidak ada power bagi syaitan yang manusia terperangkap tu. Kenapa? Sebab dia tu lemah. Habis macam kita hari ni lah, ya, antibody tak kuat. Bila antibody tak kuat, ambil vaksin pun kalau dia lemah jugalah. Itu sebab itulah kata di ahli kesihatan, walaupun ambil vaksin boleh juga kena COVID. Kita walaupun kita belajar, walaupun kita mengaji, walaupun kita ada kelah ni, tapi kalau antibody itu lemah, mana kefahaman kita, pergantungan kita kepada Allah Ta'ala itu lemah, walaupun banyak ilmu, tetap juga tergoda dengan godaan syaitan. Na'udzubillahi min waswasati syaitan. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada gangguan syaitan. Kemudian di akhir ayat ini Allah Ta'ala bagi jaminan kepada orang beriman. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Dan sesungguhnya, dan ingatlah, Tuhanmu sentiasa mengawal serta mengawasi akan tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala kawal, Allah Ta'ala awasi segala perkara, Tuhan jaga belaka. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita bergantung dengan Allah, kita tidak akan takut. Sebab Allah Ta'ala raqib, Allah jaga kita, Allah tengok kita, Allah jaga bagi orang yang beriman di bawah jagaan Allah, bagi ahli maksiat pula di bawah kawalan pemerhatian Allah. Artinya dibalas orang beriman dengan balasan yang sepatutnya.
dan dibalas orang yang celaka, orang yang jahat dengan balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Kita kata itulah Allah Ta'ala Hafiz. Dia jaga, dia kawal. Jadi jangan kita takut, jangan kita duduk di bawah pengaruh syaitan. Lawan sentiasa dengan syaitan. Lawan sentiasa dengan syaitan supaya kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita berpindah kepada ayat 22. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum musyrik, ud'ul ladzina, serukanlah makhluk-makhluk yang kamu dakwakan sebagai Tuhan selain dari Allah. Ya, tuan-tuan tengok ayat ini, munasabah dia datang dari mana? Munasabah dianya setelah Allah Ta'ala nyatakan dua kumpulan. Kumpulan yang syakirin, syakur, yang bersyukur, yakni beriman, ikhlas beragama kerana semata-mata kerana Allah dan ikut Nabi. Nabi kita, Nabi dia ikut Nabi dia. Dan Allah Ta'ala telah nyatakan keadaan orang kafir. Wa zakkarahum biman madha. Kita telah diperingatkan oleh Allah dengan peristiwa orang dulu untuk diambil pengajaran. Sebagaimana kata di ahli ahli pendakwah kata apa yang kita dah sebut semalam. Nah, orang yang cerdik, orang yang menjadikan orang lain sebagai iktibar, pengajaran. Orang yang bodoh, orang jadikan dia itu sebagai iktibar. Na'udzubillah. Maka Allah Ta'ala bawa kisah Sabak menjadi contoh iktibar kepada puak Quraisy. Quraisy telah berlalu zaman dia. Mari zaman kita ini kisah Sabak dengan pembangunan kemodenan yang lengkap untuk zaman dia tu lah. Zaman dia tu lengkap lah. Kalau kira zaman kita tak lengkap lagi lah. Sebab tak ada kereta, ada unta. Tapi kemodenan yang mereka miliki, apa sudah jadi? Mereka telah binasa dengan sebab mereka tidak syukur. Mereka tidak beriman kepada Allah, maka binasa. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita tujuan asal kedatangan Rasul-Rasul, maqasid diutuskan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam itu untuk apa? Untuk bina tauhid, bina akidah yang mantap, yang jitu hanya semata-mata sembah Allah Azza wa Jalla, jangan duk sembah benda lain. Kerana itulah ana nasihat kepada kita semua para pelajar sekalian, kita nak beramal, kita nak berzikir, kita nak berselawat, kita nak apa saja pun mesti berpaksikan kepada ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi saja yang diberi autoriti oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang disebut oleh Nabi yang sahih, itulah yang mempunyai autentik, mempunyai kuasa penentukan sah tak sah, benar salah, kan? Berpahala banyak mana tak banyak mana. Itu je yang ada. Sepatutnya begitulah kita. Tapi apa boleh buat? Malang nasib kita ni hidup percaya ke benda-benda yang pelik-pelik, hidup percaya ke benda-benda khurafat. Orang kata hadis Nabi larang pun tak dengar juga. Konon-kononnya sebagai orang yang terlalu nak backup sangat, sampai mereka ketepikan tafsir ulama-ulama yang muktabar dalam masalah benda-benda khurafat, benda-benda kepercayaan takhayul, semata-mata nak menegak. Bukan lagi benang basah ini. Apa benda basah pun tak tahu. Basah, orang panggil basahnya kepahaman kita, jerubunya kepahaman kita, sampai sanggup mentakwil, memutarbelikkan makna hadis semata-mata nak menjaga, nak mempertahankan khurafat yang yang dibawa oleh orang-orang yang kita sayangi. Itu je. Itulah dia panggil ikut hawa nafsu. Kalau kita ikut wahyu, ikut sunnah, kita akan tafsir mengikut tafsiran para ulama yang muktabar, bukan duduk cari kona sana kona sini. Na'udzubillah. Baiklah para jemaah sekalian, tengok dalam ayat ni, qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum musyrik, serukanlah makhluk-makhluk yang kamu dakwakan sebagai Tuhan selain Allah. Panggil kamu, panggil lah.
La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Sebenarnya mereka tidak memiliki kuasa seberat debu pun, sebesar zarah, sebesar debu atom ni. Kita nampak bayangan dalam waktu matahari ada, kita buka tingkap kan nampak tu. Dalam cahaya tu debu, itu dia panggil zarah tu. Halus sangat-sangat, nak pegang dengan tangan pun tak dapat. Allah nafikan mereka tidak memiliki kuasa seberat debu pun di langit dan di bumi, dan mereka tiada sebarang bahagian perkongsian dengan Allah, tak ada syirik langsung. Wa ma lahu fihi ma min syirkin, tak ada. Wa ma lahu minhum min zahir. Mereka tiada sebarang bahagian perkongsian dengan Allah dalam mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi, dan Allah pula tidak mendapat sebarang pertolongan daripada mereka. Tuhan tak perlu pada mereka. Mereka tu kena buat dakwa dia pula sekutu partner Allah. Allahu Akbar. Tengok nota di bawah kata ayat ini. Sehingga ayat 27 menerangkan kesalahan dan keburukan perbuatan syirik serta ketiadaan faedahnya. Ayat 27 ini ayat yang kita baca ni lah. Ayat ini sehingga ayat 27. Iaitulah perbincangan tentang keburukan syirik. Allahu Akbar. Mantapkan akidah kita tuan-tuan dan puan-puan dengan cara kita tunduk dan patuh kepada peraturan Allah dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam siri ini. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Dan tiada berfaedah syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang telah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi la tanfa'u syafa'ah di sisi Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat esok kecuali orang yang diizinkan untuk memberi syafaat. Syafaat tu dia panggil asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang agung, yang besar. Allah Ta'ala anusrahkan tugas ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi doa kita pagi, petang, siang, malam bila dengar azar, Allahumma rabb hazihi da'wati tamma Allah wa ati. Kan kita kata berikanlah kepada Nabi kita Muhammad al-wasilah. Wasilah itu dia panggil kuasa syafaat, kuasa yang tertinggi yang hanya Allah Ta'ala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang syafaat ini tuan-tuan tanda ayat suratul Najmi ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Berapa ramai orang yang duduk atas di langit dan di langit, la tughni syafa'atum, tak boleh nak buat apa, pertolongan mereka tak ada harga, kata orang, kecuali orang yang diberi keizinan oleh Allah Ta'ala dan Allah redha kepada dia, barulah dia boleh memberi pertolongan kepada orang. Tuan-tuan tanda ayat ini 26 dan juga ayat surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf ayat 85 sehingga 87, masih lagi ayat yang menyebut tentang syafaat itu hanyalah kuasa yang Allah Ta'ala beri kepada siapa yang dikehendaki. Syarat dianya Allah Ta'ala redha kepada dia baru dia boleh bagi syafaat. Kalau atas dunia ni dia buat benda karut-karut, buat benda pelik-pelik, tapi dakwa dia ni ahli syafaat, kita kata wallahu alam. Tidak semudah itu untuk mendapat kuasa syafaat itu, tidak senang para jemaah sekalian. Baik, kita pergi kepada ayat
wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman azinalah. Dan tidak berfaedah syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang telah diizinkan oleh Allah. Maka orang-orang yang hendak memohon syafaat terpaksa menunggu izin itu dengan penuh perasaan takut dan bimbang. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Sehingga apabila dihapuskan perasaan takut dari hati mereka dengan pemberian izin itu, bersukarialah mereka dengan bertanya-tanya sesama sendiri, apakah yang telah dititahkan? Apakah yang telah diperintahkan oleh Tuhan kamu? Tuhan perintah apa tadi? Qalul haqq. Di antara mereka yang menjawab, Tuhan menitahkan kebenaran. Allah perintahkan yang benar. Wa huwal aliyyul kabir. Dan dialah jua yang maha tinggi keadaannya, lagi maha besar kekuasaannya. Maha tinggi keadaannya, lagi maha besar kekuasaannya. Tengok nota di bawah kata apa? Yakni menepati dengan apa yang telah dijanjikannya. Bahawa syafaat pertolongan itu hanya didapati oleh orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah untuk mendapatnya. Orang tak dapat keizinan, tak usahlah kita kata orang ni, jangan. Baik, hatta iza kushifal faza. Jadi apabila hilang daripada rasa takut tadi, gerun, mereka pun akan bertanya-tanya sesama sendiri. Jadi hati siapa tu? Tuan-tuan tanda sikit, kita masuk dalam perbahasan tafsir. Hatta iza fuzzi'a an qulubihim. Apabila hilang rasa gementar takut dari hati mereka, kata ulama tafsir, yang pertama dia kata itu malaikat. Bila Allah Ta'ala firman, malaikat semua dengar kalamullah. Dan kalamullah itu berat. Jadi ada malaikat yang terlalu gerun, dia tidak faham. Dia tanya balik, maza qala rabbukum? Allah perintah apa tadi? Jadi malaikat lain akan terangkan balik. Sebab apa? Sebab terlalu gerunya mereka dengan kata-kata Allah Azza wa Jalla. Jadi kata Ibnu Juzai, tazaharatil hadis, telah banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahawa ayat ini Allah Ta'ala cerita gambaran tentang malaikat. Bila dia dengar Allah Ta'ala berfirman, malaikat itu tunduk. Sehingga selesai Allah Ta'ala firman, dia tanya, Allah kata apa tadi? Terlalu takut, terlalu gerun kepada firman Allah Ta'ala. Jadi ada yang mengatakan, itu yang pertama, tazaharat, telah zahirlah hadis-hadis yang menunjukkan kata-kata itu kembali kepada malaikat. Kepada malaikat. Mana dalil? Mana hadis? Tuan tengok hadis. Hadis yang panjang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama'." Apabila Allah Ta'ala nak putuskan sesuatu perkara kepada malaikat di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi. Allahu Akbar. Malaikat semua tutup sayap. Tengok Nabi gambar, ka'annahu silsilatun ala safwan. Bunyi malaikat tutup sayap tu macam rantai duduk di atas batu. Kita ambil lantai tak atas batu, zraik gitu kan. Malaikat tutup sayap dia. Allahu Akbar. Jelas dia kata sini. Jadi malaikat semuanya tutup, diam, mendengar kalamullah. Fa iza fuzzi'a an qulubihim, apabila hilang rasa gementar takut dalam hati, qalu madza qala rabbukum? Allah Ta'ala perintah apa tadi? Betul-betul nak faham. Dia dengar dah, cuma nak pastikan apa yang dia kata. Qalu lillazi qala al-haq. Allah Ta'ala perintahkan yang benar. Jadi malaikat pun bagi tahu apa yang Tuhan perintahkan. Wahwal aliyul kabir. Allah Ta'ala maha tinggi, maha agung. Ketika itu yasma'uha mustariqus sam.
ketika malaikat duk bercakap itu, jin-jin yang pengintip ni, orang panggil jin scoding orang panggil sekarang ni, yang duduk mengintai di langit nak dengar maklumat. Jadi jin ni, macam mana jin naik tuan-tuan? Dia bertinding, bertingkap. Yang ni naik atas, ni naik atas, ni naik atas, sampai ke langit. Macam mana? Wallahu alam. Saya baca hadis Nabi je. Jadi hakaza ba'duhu fawqa ba'din wa wasafa Sufyan bi kaffihi faharrafa. Jadi Sufyan tunjuk ni bertingkap naik. Fayasma'ul kalimat fayulqiha ila man tahtu. Jin hok mula-mula dengar, dia bisik. Akan berlaku sekian-sekian. Jin ni pula bisik sampai ke bawah. Tu dia. Kemudian yang terakhir sekali di bawah, pergi maklumkan kepada sahir dengan kahin, ahli-ahli nujum, bahawa ini akan berlaku sekian-sekian. Ada kalanya sebelum mereka turun, syihab, orang panggil ni tahib bintang. Panah mereka jatuh. Ada kalanya sempat turun sampai ke bawah, fayakzibu ma'ha mi'ata kazibah. Mereka bawa 100 pembohongan, fayusaddaqu bitilkal kalimah allati sami'a minas sama'. Jadi orang pun percayalah, dia kata jin bagi tahu benda tu berlaku, sudah dapat laporan dari langit. Dalam hadis lain Nabi kata yasduqu marratan wa yakzib mi'ata marrah. Jin ini dia bercakap betul sekali, dia bohong 100 kali. Hadis ini dalam Bukhari. Jadi para jemaah sekalian, jadi kata di para ulama, itulah yang dikatakan hatta iza fuzzi'a. Maknanya malaikat ni bila dia dengar firman Allah Ta'ala, semuanya diam, tutup sayap, serap, tutup, dengar. Kita pun baca patutnya macam itulah tuan-tuan. Bila kita nak belajar ilmu, belajar tentang kalam Allah, kita tumpukan kepada pengajian kita. Jangan duk main benda-benda lain. Kadang-kadang kita ni dengar Quran tapi pusing sana pusing sini. Sebab itulah kita tegur apabila ada pendakwa. Dia kata dia nak teka anak muda, kita kata jazakallahu khairah. Satu-satu, tapi janganlah bermain-main dengan Al-Quran. Diletak di skrin Quran, duk berjoget sebelah. Kita kata tidak. Beradablah kita dengan Quran. Buat majlis lain dulu sekejap. Joget-joget dulu sebentar, pusing-pusing. Kemudian mari kita ambil wuduk semua, mari kita baca Quran. Tutup majlis tu. Buat yang lain. Ini campur sekali ni. Al-Quran ni ada qadasatuhu, ada hurmatuhu, ada keagungannya, ada kedudukannya. Jangan kita buat main-main. Baiklah, kita balik kepada ayat kita. Qalu maza qala rabbukum. Jadi kalau kita tengok di sini, ayat ini menunjukkan kepada dia tu malaikat. Ayat ini menunjukkan kepada malaikat. Dhamir dia tu. Fa iza fuzzi'an qulubihim, iaitulah malaikat. Jadi ada juga ulama katakan orang yang diberi keizinan oleh Allah Azza wa Jalla. Bila Allah Ta'ala bagi keizinan pada orang ni, bila dia sedar, dia kata, Allah kata apa tadi? Kita kata wallahu alam. Yang mana satu? Tapi nampaknya cerita malaikat itu lebih kuat sebab disokong oleh hadis Nabi SAW ini. Baiklah, qalul haqq ay qalatil malaikah. Setelah kita pilih kata-kata itu malaikat, maka kita pun ambil malaikat. Malaikat kata qalul haqq, qala Allah Ta'ala al-qaul al-haq. Allah Ta'ala telah berfirman dengan firman yang benar. Apa dia? Allah Ta'ala beri keizinan untuk memberi syafaat. Itu satu. Wahwal aliyyu bizatihi wa sifati. Allah Ta'ala maha tinggi dengan sifatnya, dengan zatnya yang maha tinggi, yang maha agung. Dia panggil al-uluwullah. Allah Ta'ala ni maha tinggi. Wa qahrihi likulli syai'in min khalqihi. Allah Ta'ala berkuasa ke atas semua makhluk-makhluk yang ada ini. Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripada Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih berkuasa, lebih agung daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah, itulah perbincangan kita para jemaah sekalian dalam ayat 20 sehingga 23 yang ditafsirkan oleh para ulama tafsir. Itu saya kata ini tafsir kita ni sangat ringkas. Ringkas ya. Sudah setengah jam lebih ni ringkas. Ya.
Kalau kita nak tafsir betul-betul, ulama tafsir ni panjang lagi dia punya bahas. Tapi insya-Allah sekadar nak faham maksud ayat tu dapatlah, insya-Allah dapat terlaksana, kan? Sekarang ni kita berpindah kepada al-fawaid at-tarbawiyah wal fawaidil ilmiyah wal lataif. Faedah-faedah yang dapat kita kutip. Setakat ni mampu lagi saya kutip 10 faedah. Mungkin satu masa nanti kita ambil 5 je. Kan? Ataupun kalau masa kesibukan nanti mungkin faedah tu kita tafsir je Quran. Faedah tu kita tangguh pada masa lain. InsyaAllah setakat yang ada masa ni kita buat. Faedah yang pertama. Tuan-tuan tengok faedah yang pertama dalam ayat kita ni. Walaqad saddaqa alaihim iblisu zannahu. Benar sangkaan iblis tu, pada sangkaan dia tu betul. Tulis ini. Kata di ulama tadabbur anna iblis yusafu bis-sidqi wa yusafu bil kazib. Iblis itu Tuhan kata betul, bohong. Ada gitu. Wa ammal wasful lazim, tapi sifat dia yang betul-betul yang sebati dengan iblis, bohong. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Ayat An-Nisa 120. Allah kata tidak adalah janji syaitan kecuali bohong belaka. Mu jangan percaya dengan dia. Siapa dia percaya bodoh orang tu. Na'udzubillah. Walakin qad yasduqu, ada kalanya dia betul. Mana cerita betul? Ingat ke tidak waktu satu malam cerita sahabat Nabi yang jaga harta zakat tu, syaitan datang. Mari makan, mari ambil benda-benda. Dia tangkap, dia kata mu jangan tangkap aku. Lepaskan aku ajar kamu. Dia ajar baca ayatul kursi. Dia kata kalau baca ayat ni syaitan tak mari. Jadi dia pergi jumpa, esok dia cerita dengan Nabi SAW. Nabi kata, sadaqaka wa huwa kadhub. Dia betul cakap tu. Betul. Kalau baca ayat kursi, saya tak kacau. Tapi dia sendiri bohong. Dia kata tak nak mari lagi. Esok dia datang lagi. Jadi syaitan tepung bohong. Ada kalanya orang bohong ni cakap betul. Ada juga. Mak kelentung cakap betul. Ada kalanya. Ada kalanya. Itulah yang kita kata syaitan ni. Na'udzubillah. Yang kedua, asal ayat yang sama lagi. Saddaqa alaihim iblis. Fattaba'u. Jadi ada orang yang ikut syaitan. Illa fariqam minal mu'minin, kecuali sekumpulan orang betul-betul beriman, dia tak akan ikut syaitan. Maka kata ulama tadabbur, anna syaitan ni imam, pemimpin bagi setiap orang yang sesat. Sama ada dia bawa ajaran sesat atau dia sendiri itu sesat, maka fakullu dhalin, semua geng-geng kumpulan sesat itu imamuhum syaitan. Pemimpin dia syaitan. Siapa dia nak berimamkan syaitan, ikutlah ajaran sesat. Tengok Allah kata apa tadi dari ayat, illa fariqan, kecuali sekumpulan yang kecil. Dalalatu ala anna aktsaran nas, kebanyakan manusia ikut syaitan. Dan yang betul-betul ikut orang yang beriman siapa? Illa fariqan, sekumpulan yang mana hak ramai majoriti ikut syaitan. Orang yang beriman yang dapat hidayah Allah tak ramai. Sebab itulah para jemaah sekalian, hidayah itu kata ulama, hidayah itu sangat mahal nilainya. Siapa yang dapat hidayah, peganglah dia. Gigitlah dengan gigi geraham supaya tidak tercabut daripada hati kita. Sekarang ni apa hidayah Allah? Allah buka hati kita suka belajar Quran. Suka tadabbur Quran. Suka beramal dengan sunnah Nabi SAW, gigit. Jangan lepas. Pedulikan orang lain, duk main amalan tu, ijazah ni, pedulikan. Sebab kita kata, hak Nabi tinggal kepada aku, 2 perkara. Ambil yang tu. Kalau tidak, tak ramai ni geng kita ni ustaz. Yang ramai punya lompat-lompat tu lagi ramai. Kita kata ramai tak semesti betul. Sedikit tak semesti salah. Sebab itulah gambaran kepada kita, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu rajulun wa rajulan. 2 orang yang pengikut dia. Ada Nabi rahtun, sekumpulan. Ada Nabi yang ramai. Jadi kalau kita kata macam tu, nanya ke Nabi. Nabi ceramah, berapa orang yang ada. Tapi kalau puak-puak syaitan Abu Jahal ceramah, lagi ramai.
tak nak banding. Setengah pemuda dia buat bandingan. Dia ambil gambar orang duduk di tempat maksiat, pesta apa-apa ramai, tempat ustaz ngajar tak ramai. Kita kata hadhihi sunnatul hayah. Itulah ketetapan. Yang ikut orang baik ni tak ramai. Yang ikut kita tak semestinya betul tu kerana ramai itu betul, tidak. Sebab itulah kata di para pendakwah dia bergurau. Dia kata kalaulah ramai itu betul, saya gembala kambing kena ikut kambing. Sebab kambing lebih banyak daripada gembala seorang. Tapi oleh kerana gembala itu betul, kambing ikut gembala. Bukanlah menjadi ukuran kita para jemaah sekalian, ramai follower, ramai orang tengok, tak syarat. Sebab Allah kata apa? Pengikut syaitan lebih ramai daripada pengikut yang benar. Na'udzubillah. Baiklah kita. Dan tak semesti sedikit itu mesti. Orang benar mesti sedikit. Tak juga. Benar salah duduk di mana? Dia punya parameter dia duduk di ajaran apa yang dia bawa. Bertepatan dengan Quran, alhamdulillah. Bertepatan dengan hadis, alhamdulillah. Bawa mari khurafat yang pelik-pelik, walaupun ramai, kita kata tidak semestinya betul. Ukuran kita duduk di mana? Duduk di bertepatan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita pergi kepada yang ketiga. Fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Yang ikut syaitan tu ramai kecuali orang yang beriman. Betul-betul beriman. Mantapkan iman. Ulama tadabbur kata annal iman hajizun anittiba'i syayatin. Iman yang mantap, yang jitu itulah yang menjadi dinding, tembok, pagar daripada kita pergi ikut syaitan. Siapa tak nak ikut syaitan, berimanlah kita dengan iman yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ajar kepada tabi'in, kepada imam-imam yang besar. Jadi kita ikut ulama salafus salih, itu yang selamat insya-Allah, dengan huraian para ulama yang kemudian tidaklah jadi masalah. Tapi cara dia panggil, metod, manhaj, itu yang betul. Allahu Akbar. Ayat yang kelima, lima dah kita. Yang keempat dulu, maaf. Yang keempat, wa ma kana lahu alaihim min sultan. Allah Ta'ala bagi tahu awal-awal lagi. Syaitan akan menggoda kamu. Fihi tambihul mu'minin. Allah bagi peringatan kepada orang beriman bahawa syaitan akan goda kamu. Akan ancam kamu. Maka kamu berhati-hatilah dengan was-was syaitan. Celek mata betul-betul. Buka telinga luas-luas. Mari kita mengenali syaitan. Kenali pintu-pintu godaan syaitan supaya kita selamat. Yang selamat siapa? Illa fariqam minal mu'min. Masuklah dalam kumpulan orang beriman, insya-Allah selamat. Kalau tidak, syaitan akan bawa kamu, saya orang baik lah ustaz. Kami tak pernah buat maksiat, tak pernah berzina, tak pernah. Tapi syaitan ni dia tak masuk satu lorong bang. Dia masuk melalui lorong yang betul. Lorong yang dibenarkan oleh JPJ. Baru dia masuk. Habis ahli ibadat, dia masuk dengan melalui ibadat. Melalui riak, melalui sum'ah, buat ibadat nak suruh orang puji, melalui takabur, dan melalui cara beribadat. Bang, ini zikir yang Nabi ajar ni, subhanallah, tenang je baca. Ala bizikrillah teman. Oh, syaitan kata tak tenang. Kita nak lawan syaitan ni, kita kena zikir sampai melompat-lompat, tercabuk kepiah, pom, bang, lompat. Itu cara dia masuk. Hak Nabi tak standard, dia ni. Itu barulah kita rasa hati-hati dengan lamaian syaitan. Baik, yang kelima, Allah sebut di sini wa ma kana lahu alaihim min sultan. Allah kata syaitan tak ada kuasa. Ada juga dalam suratul Nahli, tengok. Suratul Nahli ayat 100. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Tuhan kata syaitan dapat menguasai orang-orang yang ikut dia dan orang-orang kafir. Jadi dalam ayat ini macam kontra. Sekali Tuhan kata syaitan tak ada kuasa, satu ayat Tuhan kata syaitan berkuasa. Bagaimana kita nak jamak?
Jawab dia, syaitan ada kuasa. Kuasa hak ada tu bukan hak Tuhan nafi itu. Sebab syaitan ni ada kuasa untuk menguasai orang-orang yang lemah, orang-orang yang goyah imannya, orang yang tidak mantap pendiriannya, itu syaitan boleh menguasai mereka. Habis yang Tuhan nafi tadi, wa ma kana itu orang yang beriman, syaitan tak mampu nak kuasai. Jadi kita tahu dah syaitan yang bukan tak ada kuasa, ada juga kuasa dia. Sebab tapi pada peringkat awalnya syaitan tak mampu nak berkuasa, tak ada kuasa, tapi bila dia attack seorang itu, dia goda kawan itu dah mula goyah, maknanya kata orang dah masuk dalam perangkap syaitan, ketika itulah syaitan berkuasa ke atas orang itu, kita kata na'udzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah. Jadi ayat ni tak ada kontra. Yang dinafikan tu kumpulan lain. Yang Allah kata syaitan berkuasa itu grup lain. Grup pengikut dia kuasa. Grup yang beriman dia tak kuasa. Alhamdulillah. Ini ilmu tadabbur. Ini ilmu tadabbur. Maknanya ayat ini tak kontra. Ayat ini tidak ada kontra. Yang kontranya kepala kita kalau kita tak belajar betul-betul. Baiklah. Perkara yang keenam, ayat yang ke-22, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Memanggillah apa yang kamu sangka lain daripada Allah Ta'ala itu, mereka memang tak ada kuasa. Tulis, kata ulama, hadhihi anwa'ut ta'alluqat. Allah Ta'ala nafikan semua pergantungan, kepercayaan puak-puak kafir kepada Tuhan-Tuhan mereka. Jadi Tuhan dia banyaklah. Dia percaya kepada peko, tok peko. Dia percaya kepada dewa-dewa. Dia percaya kepada roh-roh yang macam-macam kepercayaan. Sebab tu dia pergi sembah batu. Batu ni lambang kepada kekuasaan. Pergi sembah kayu, sembah pokok, macam-macam dia sembah. Sebab apa? Dia kata, gitulah kepahaman yang salah. Ada di kalangan makhluk ini yang sembah dia punya alat kemaluan. Sebab apa? Dia kata alat ni lah yang menghidupkan manusia. Main otak mari tu nanya dia kan. Main otak pening, dia pergi sembah dia punya kemaluan. Sebab apa? Dia kata hak ni hak hidup manusia. Main orang tak cerdik. Maka syaitan itu, dia kata ayat ini menafikan sebarang jenis ta'alluqat, pergantungan. Jadi kita nak bergantung dengan Allah semata-mata. Dalam bab perkara yang benar gaib ni. Jangan duduk minta dengan tu, minta ni, jangan. Ni nak masuk laut, minta dengan raja laut. Nak masuk dalam hutan, minta ya fulan penjaga hutan, saya nak masuk ni. Lah. Nak masuk ni, nak keluar rumah, minta dengan ahli-ahli penjaga. Kita kata semua tu perbuatan-perbuatan yang tidak ada, yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Yang Nabi ajarnya apa? Nabi ajar, keluar rumah, bismillahi tawakkalna ala Allah. Tawakkaltu ala Allah. Barulah kita iltija ila Allah. Bila kita berhenti satu tempat, nak masuk satu tempat, kita baca doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tengok, aku minta berlindung dengan kalimatillahi tammah, dengan kalimah Allah yang sempurna daripada makhluk-makhluk yang tak baik yang ada di kawasan ini. Itu yang diajar oleh Nabi SAW. Bukan kita pergi dekat dengan hutan-hutan minta penjaga hutan, bos, apa kita panggil ahli apa pun, saya nak masuk ni. La. Jangan main. Pergantungan hati itu tidak. Tuhan kata, siapa dia bergantung lain daripada Allah itu, apa? Maka rapuh, tak ada apa pun. Sebesar biji zarah pun tak ada kuasa mereka itu. Tapi syaitan ni, jin ni, bila orang ikut dia makin besar. Kata orang makin naik, dia punya zauk. Jangan ikut syaitan, jangan duk main-main dengan dia. Dia lagi besar. Bila kita orang tu percaya dengan dia pun lagi power, lagi kuat. Baiklah para pelajar sekalian, yang ketujuh. Masih lagi ayat yang sama. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin. Ulama tafsir kata jama'at hadhil ayat nafiya jami' asnah tasarruf. Dalam ayat ini Allah Ta'ala nafikan sebarang kuasa daripada sembahan-sembahan mereka. Sebarang kuasa. Ayat yang 6 tadi, pergantungan hati manusia itu tak ada apa-apa, tak ada nilai pun. Ayat ini menunjukkan bahawa yang mereka sembah itu langsung tak ada kuasa. Itu berbezalah.
Jadi orang Arab tu sembah bintang, sembah kawakib, sembah matahari, sembah tu sembah ni. Mari zaman kita ini sembah tu sembah ni, kita kata semua tu tak ada kuasa belaka. Yang ada kuasanya siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang ke-8. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman azinalah. Tidak ada kuasa syafaat memberi pertolongan kepada orang lain di akhirat esok kecuali orang yang dapat keizinan Allah. Tuan-tuan tanda ayat ini isbatus syafa'ah biiznillah. Nak mengisbatkan syafaat itu dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi kalaulah kuasa syafaat itu tak ada kuasa langsung, tak ada faedah ya istisna tadi. Illa tu. Tapi ada kuasa. Tapi kuasa syafaat ini terhad kepada siapa? Terhad kepada orang yang diberi kuasa oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kata siapa orang beri berkuasa? Tuan-tuan tengok dalam kuliah yang anda dah lepas tu. Tajuk dia syafaat. Memahami isu syafaat. Jadi dalam bab ini para ulama mengatakan di antara yang boleh syafaat itu apa dia? Yang syafaat itu Allahumma salli ala Muhammad bermula daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh bagi syafaat. Malaikat boleh bagi. Orang beriman boleh bagi. Jadi kita kata ada orang yang dapat kuasa syafaat, maka mereka memberi pertolongan kepada orang-orang dia di akhirat esok. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi, kita dapat syafaat daripada guru-guru kita, dan kita juga mendapat syafaat, dapat memberi syafaat kepada orang-orang yang kita sayangi setelah mendapat keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kelayakan tu Tuhan yang pilih. Yang ke-9, tengok ayat terakhir kita, hatta idza fuzzi'a. Tengok ayat 23. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Apabila hilang dah rasa gerun takut dalam hati mereka, kata di ulama ayat ini berkata apa? Anna kalam Allah laisa ka kalamil makhluqin. Kalam Allah Taala itu tak sama dengan kalam makhluk. Nama dia kalam Allah. Sebab itulah bila malaikat dengar berat bagi dia tu. Bila takallama bil wahyi sa'iqu. Bila Allah Taala berkata-kata, malaikat semuanya diam. Berat. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri bila turunnya wahyu, kalau Nabi duduk atas unta duduk. Musim sejuk, Nabi berpeluh. Pernah satu hari Allah nak dedahkan rahsia. Nabi duduk, kebetulan pohon Nabi itu duduk atas pohon sahabat. Kan dia sahabat-sahabat duduk dekat dengan Nabi. Bila turun wahyu, pohon ni tertindih. Atas pohon sahabat ni, dia kata macam nak tercabut nyawa aku. Macam nak tercabut nyawa aku. Sebab terlalu beratnya. Sebab itulah, wahyu tu dari kata-kata Allah Ta'ala itu berat. Malaikat mengambil perhatian yang begitu besar. Nabi terima waktu musim sejuk berpeluh. Maka itulah yang dikatakan wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Mana kalam Allah Ta'ala itu kalam. Allah Ta'ala berkata-kata dengan apa yang dia nak, dengan cara yang Allah Ta'ala nak. Kita beriman dengan sifat Allah Ta'ala berkata-kata. Wa kallamallahu Musa taklima. Yang terakhir, hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Apabila hilang rasa takut, kata di para ulama, anna lil malaika uqulan wa fahman wa idrakan wa quluban. Malaikat tu dia ada akal, ada kefahaman, ada hati, ada perasaan, wa annahum yatakallamun, mereka bercakap dan mereka ada jasad dia. Dan bukan kata malaikat ni satu kekuatan maknawi dalam kepala dia ada. La. Malaikat memang wujud. Ini dia panggil, ini pegangan kita mazhab Ahlus Sunnah, mereka malaikat memang ada. Malaikat nak tunjuk, nak jelemakan dia kepada sahabat, dia mari dengan rupa manusia, seorang lelaki yang cantik. Bajunya putih, rambutnya hitam, sahabat semua tengok. Dia bercakap dengan Nabi tentang apa itu Islam, iman, ihsan, tanda-tanda kiamat. Lepas malaikat pergi, tak lama Nabi tanya para sahabat, mau kenal siapa tadi? Kenal? Tak tahu siapa. Tak kenal ni, tak pernah tengok orang ini.
Nabi kata haza Jibril. Itulah Jibril. Datang nak ajar kepada kamu perjalanan agama kamu. Allahu akbar. Jadi malaikat tu dia satu makhluk yang Allah ciptakan. Ada perasaannya, ada akal. Cuma malaikat tu tidak ada nafsu. Sebab tu dia tak makan, dia tak minum, dia tak kahwin. Alhamdulillah. Itulah pegangan kita Ahlus Sunnah. Tilka asyaratun kamilah. Demikianlah 10 pengajian, pengajaran daripada faedah daripada ayat 20 hingga 23 yang kita belajar pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk mantapkan pegangan kita, akidah kita. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.